Okay, so untuk video kali ni kita akan tengok tentang force dan motion 2, daya dan gerakan 2, iaitu topik pertama dalam tingkatan 5 KSSM. Okay, jadi dalam video ni kita akan tengok sedikit tentang resultant force ataupun daya paduan. Okay, jadi untuk daya paduan, okay, kita akan tengok sebenarnya 4. Okey, kita akan tengok 4, tapi sebelum tu kita akan tengok dulu apa itu daya paduan. Jadi daya paduan adalah a single force that represents the effect of combination two or more forces by magnitude and direction. Okey, daya tunggal yang mewakili kesan gabungan dua atau lebih daya secara magnitude dan arah. Jadi itu adalah resultant force. Ringkas dia macam ni lah. Kita ada banyak-banyak force. Contoh kat sini kita ada 2 daya. Daripada 2 ni kan kita nak satu je. Okey, daripada 2 ni kita nak satu sahaja daya dan proses untuk cari benda ni, okey, hasil akhir dia ni kita akan panggil dia sebagai resultant force ataupun daya paduan. Okey, sekali lagi cikgu cakap resultant force atau daya paduan adalah daripada beberapa daya. Contoh kita ada 3 daya kat sini. Okey, daripada 3 ni kita gabungkan dia. Okey, so daripada 3 ni kita gabungkan menjadi satu, result dia apa? Itulah dia resultant force kita. Okey, so jadi satu, ini dia resultant force ataupun daya paduan kita. Okey, jadi kita nak tengok macam mana beberapa daya, okey, boleh dapat satu daya. Okey, jadi kita akan tengok yang pertama macam mana kalau arah dia sama. Okey, sebelum tu kita tengok kita kena faham bahawa daya ataupun force adalah sejenis vektor kuantiti. So kuantiti vektor maksudnya dia ada magnitude, okey, dan juga dia ada arah. Jadi bila dia ada magnitude dan arah, magnitude tu maksudnya nilai Okey, arah tu arah lah. Okey, kita ada magnitude and direction. Jadi apa maksud dia? Maksud dia adalah contoh, katakanlah ke kanan ini 2 Newton. Okey, kalau kita buat ke kiri 2 Newton, walaupun magnitude dia sama, 2 Newton dan 2 Newton, tapi arah dia berbeza. Jadi bila arah dia berbeza, untuk menunjukkan arah yang berbeza tu, kita akan letak negatif dekat depan dia. Okey, jadi macam contoh, katakanlah ke sini 5 Newton. Okey, jadi kalau kita buat macam ni, kita dapat apa? Okey, kalau macam ni kita akan dapat negatif 5 Newton lah. Okey, ataupun kalau cikgu buat ke sini negatif 10 Newton. Jadi kalau cikgu buat arah ni, dia akan jadi 10 Newton. Okey, biasanya positif digunakan untuk melambangkan ke arah kanan. So positive is usually used to represent force towards the right. Okey, tetapi kalau negatif biasanya kita guna untuk kiri. Okey, jadi itu adalah tentang daya sebagai kuantiti vektor. Okey, jadi sekarang kita boleh tengok dekat sini, cikgu bagi contoh. Kira daya paduan. Okey, cuba kita tengok buat yang pertama ni bersama-sama. Jadi yang pertama ni, okey, kita ada satu objek yang ditarik ke kanan dengan 8 Newton dan kemudian 15 Newton juga. Okey, jadi sekarang ni lukisan ni bukan dengan skala lah. Maksudnya 8 Newton dan 15 Newton ni cikgu dah labelkan untuk melambangkan dua daya ke kanan. Okey, so anyway, disebabkan 8 ni ke kanan positif, 15 pun ke kanan positif. Jadi positif 8 tambah dan positif 15, kita akan dapat positif 23 kan. Jadi magnitude dan arah 23 ni adalah kita punya magnitude. Okey, jadi disebabkan dia positif maksudnya dia arah kanan. Jadi untuk soalan yang pertama ni kita boleh kata daya paduannya adalah 23 Newton ke arah kanan. Okey, 23 sebab 8 tambah 15. Okey, ke kanan sebab jawapan akhir kita adalah dalam positif. Okey. Jadi cuba kita buat yang soalan B pula. Okey, untuk soalan B, okey,
5 Newton ni adalah ke kiri. Jadi apabila dia ke kiri, okey, kalau dia ke kiri kita tahu dia adalah negatif. Kalau 10 ni pun ke kiri, kita tahu dia negatif juga. Jadi apabila negatif 5 ditambahkan dengan negatif 10, kita akan dapat negatif 15 Newton. Okey, tapi ingat 15 ni adalah kita punya magnitude. Okey, negatif ni pula adalah kita punya arah. Tapi arah mana? Dalam kes ni disebabkan dia negatif, arahnya adalah arah kiri. Jadi dekat sini kita boleh jawab negatif 5 Newton atau negatif 15 Newton ataupun 15 Newton ke arah kiri. Okey, jadi ini adalah cara untuk kira daya paduan kalau dia mempunyai arah yang sama. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Okey, mari kita tengok dekat sini. Kalau arah dia berlawanan pula. Okey, jangan risau pasal arah dia yang berlawanan ni sebab konsep dia masih sama. Okey, contoh dekat sini kita tengok ni 8 Newton kan. So 8 Newton ni arah kiri. Jadi negatif 8 lah. Okey, 15 Newton ni arah kanan, so positif 15. Konsep dia still sama. Kita tambah sahaja. Negatif 8 tambahkan dengan 15, kita akan dapat 7 Newton. So jawapan dia dalam apa? Positif kan? Jadi 7 ni adalah kita punya magnitude, maksudnya nilai daya paduan kita. Jadi arah kita macam mana? Arah kita adalah ke kanan. Kenapa ke kanan? Kerana nilai dia adalah positif. Okey, jadi untuk soalan ni negatif 8 tambah dengan 15. Kenapa negatif 8? Sebab arah dia belah kiri. Yang ni 15. Kenapa positif 15? Kerana arah dia belah kanan. Jadi bila kita gabungkan dia, padukan dia, paduannya ataupun resultantnya adalah positif 7 Newton, di mana 7 adalah magnitude dan juga positif tu adalah arah kita menunjukkan ke arah kanan. Okey, jadi kita tengok pula untuk soalan B ni boleh cuba dulu. Okey, lepas tu baru tengok penyelesaian dia lah. Okey, jadi kita tengok dekat sini kalau dah cuba. So 7 Newton ni adalah negatif 7. Kenapa negatif 7? Kerana arah kiri. 5 Newton adalah arah kanan, jadi positif 5. Apabila kita gabungkan dia, resultnya ataupun paduannya adalah negatif 7 tambah 5. Jadi kita dapat berapa? Kita dapat negatif 2. Okey, negatif 2 Newton, jangan lupa unit. Jadi apa maksud negatif 2 Newton ni? Maksudnya daya paduannya magnitude adalah 2 Newton. Okey, jadi negatif ni apa pula? Negatif ni adalah arah dia. Okey, dia menunjukkan arah ke kiri. Jadi untuk soalan yang kedua ni, daya paduannya adalah 2 Newton ke arah kiri ataupun jawapannya adalah negatif 2 Newton. Jadi ini adalah kalau arah dia berlawanan. Okey, jadi kita tengok macam mana pula kalau dia gabungkan kedua-duanya. Okey, kalau digabungkan kedua-duanya, kita tengok dekat sini. Okey, so kira daya paduan, calculate the resultant force. Okey, korang boleh try dulu. Okey, dah cuba, lepas tu nanti baru tengok penyelesaiannya. Okey, so kira daya paduan, jadi kita nampak dekat sini 8. 8 ni apa maksudnya? 8 ni adalah negatif 8. Kenapa negatif? Kerana dia arah kiri. Okey, lepas tu 2 Newton dan 5 Newton ni dua-dua ke arah kanan. Okey, jadi kalau kita nak buat satu-satu, 2 dan 5 ni adalah positif 2 tambah positif 5. Kenapa? Sebab 2 Newton ke kanan, 5 Newton ke kanan. Jadi kita akan dapat 7 Newton ke kanan. Okey, jadi sekarang ni kan daripada gambar yang complicated ni, kita dah ada gambar yang lebih simple iaitu ke kanan adalah 7 Newton kan sebab gabung 2 dan 5 tadi. Lepas tu ke kiri adalah 8 Newton. Jadi nak buat apa dengan benda ni? Ingat, negatif ni
adalah belah kiri dan ini adalah positif. Jadi resultant force atau daya paduan dia adalah negatif 8 tambah positif 7. Kita akan dapat negatif 1 Newton. Apa maksud jawapan ni? Maksudnya dia punya resultant adalah magnitude-nya 1 Newton. Ini adalah magnitude. Okay, so negatif ni adalah dia punya arah. Arah dia adalah belah kiri lah. Kenapa? Sebab negatif. Okay, jadi ini adalah cara nak kira daya paduan untuk part 1. Di mana kita dah kira kalau daya paduan berada pada arah yang sama dan pada arah yang berlawanan. Okay, terima kasih.